Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama-tama dan selamat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih panjangkan umur dan usia kita dalam keadaan kita dikurniakan iman dan Islam. Alhamdulillah, Allah bagi lagi kita keizinan untuk datang ke rumah Allah salat berjemaah. Dan juga Allah bagi kita keizinan waktu lapang untuk kita datang ke rumah Allah untuk beriktikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada malam ni diambil timbangan amal kebaikan. Dan mudah-mudahan layak untuk dapat rahmat Allah dan layak untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Bukan mudah tuan-tuan, nampak macam mudah tapi bukan mudah. Dikala waktu orang lapang, senang, tak semua boleh datang ke rumah Allah. Kadang-kadang ialah tambah-tambahan Allah Ta'ala uji kita dalam fasa sekarang, fasa yang di mana ramai orang yang kena penyakit, yang mana kita sedia maklum COVID-19, yang mana varian Omicron ni dia mudah tersebar. Boleh jadi tersebar melalui sentuhan, boleh jadi melalui airborne, udara dan sebagainya. Boleh jadi, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan kenal lagi ya? Abang Li kenal? Tak kenal lagi sebab Abang Li tak cek. Cek kenal? Jadi jangan cek. Bukan suruh tak cek dah tuan-tuan. Cek lah kan, saja. Baik, yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Merbau Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, dan tak lupa juga kepada rakan media, saudara Zairul dan juga Nal daripada Penuntut Ilmu Studio dan juga Kalam Ilmu Studio. Tuan-tuan boleh follow dan subscribe mereka punya channel YouTube yang bernama Kalam Ilmu Studio dan juga Penuntut Ilmu Studio. Mudah-mudahan subscribe tuan-tuan dapat mengembangkan lagi dakwah mereka dalam bidang media sosial. Kita tak apa nak reti macam mereka, biar mereka buat kerja mereka. Kita buat kerja kita. Lagu itulah tuan-tuan. Baik. Dan insya-Allah kita akan sambung terus ke pengajian 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana kita akan masuk pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27, iaitu dalam bab tanah Arab yang tandus menjadi tanah ataupun lembah yang subur.
Yang mana kita berhenti pada tajuk yang lepas berkenaan munculnya galian-galian di atas muka bumi ni. Dan kebanyakannya sekarang galian-galian yang terdapat di atas muka bumi ni sedang direbut oleh kuasa-kuasa besar dunia. Kan? Adapun kita sebagai rakyat Malaysia tak payah duk pulun sangat duk fikir depa. Kita ni kadang-kadang fikir hal luar tu ialah sepasal. Tambah-tambahan lah ni orang Malaysia ni duk suka gila benda luar banyak sangat. Baru-baru ni kisah apa? Tangmo. Tangmo tu ustaz apa nama pelakon Thailand. Dikatakan dibunuh jatuh bot mati. Tuan-tuan tengok dah berapa minggu dia punya cerita, orang duk cerita sampai lah ni. Hak banyak duk komen dalam media sosial tu geng-geng perempuan lah. Mereka cuba menjadi FBI. Kan? Mereka lah FBI, mereka lah Interpol, mereka lah juga CIA. Orang kita ni. Kan dia ni tak jatuh lagu ni, dia ni kena tumbuk. Mereka pula yang tahu. Walahal duduk depan komputer je pun. Tu orang kita tu dahsyat tak dahsyat tu. Main dengan media sosial ni. Kotlah kita nak kalut dengan bulan Syakban. Kita dari berapa hari nak masuk bulan Ramadan? Berapa hari Zairul? Dua adik hari 17 hari kita nak masuk. Saya nak tahu berapa hari, tanya dia. Sebab dia hari-hari update dalam Facebook dia dengan status dia, WhatsApp dia. 17 hari kita nak masuk dari bulan Ramadan. Dan esok tuan-tuan kita akan masuk pada malam nisfu Syakban. Malam nisfu Syakban. Semua sedia maklum dan kita berada sekarang pada bulan Syakban. Salah satu bulan yang banyak amal ibadah yang terdapat pada bulan tersebut. Yang pertama tak lain tak bukan bulan yang banyak Nabi berpuasa. Selain daripada bulan Ramadan telah satu lagi bulan yang mana Nabi dia suka berpuasa. Tak lain tak bukan iaitu di dalam bulan Syakban. Bulan yang di mana diturunkan ayat berselawat. Jadi sudah tentu kita kena memperbanyakkan selawat dan salam. Ayat yang Tok Khotik duk baca setiap hari Jumaat tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hak Tok Bilal duk baca juga sebelum jemput Tok Khotik naik atas mimbar khutbah. Ayat tu diturunkan pada malam pada bulan Syakban. Dan juga ayat ataupun mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada bulan Syakban, iaitu terbelahnya bulan. Berlaku juga pada malam pada malam bulan Syakban. Maka apa kelebihan nisfu Syakban hak esok dok mai ni? Esok kita sambut ataupun kita dah masuk maghrib esok. Kita masuk nisfu Syakban bermula pada maghrib, sudah tentulah menjadi salah satu amalan yang dilakukan, terutamanya banyak bukan sekadar di Malaysia, ada juga di negara-negara luar pun dok buat benda ni, iaitu membaca Yasin sebanyak 3 kali. Dan ianya juga dikeluarkan fatwa daripada Mufti Mesir. Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya upload share daripada video yang dinukilkan daripada Syekh ataupun Ustaz Abdul Samad tentang fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Mesir tentang bacaan Yasin 3 kali. Kan? Seperti mana yang kita mengaji dalam kitab Ta'zimul Quran, pahala baca Yasin ni bukan sikit punya pahala tuan-tuan. Satu kali kita baca Yasin, pahala dia umpama kita khatam Al-Quran sebanyak 10 kali. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Sekali baca, 20 minit hak kita baca tu, umpama pahala dia sebanyak kita khatam Al-Quran 10 kali. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi, kenapa nak hidupkan malam nisfu Syakban? Jadi yang menjadi persoalan. Maka ada dalil untuk menghidupkan malam? Ya, ada dalil. Diceritakan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfu min Sya'ban, faqumu lailaha." Apabila tibanya malam pertengahan Syakban, kata Sayyidina Ali kata apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bila masuk mai malam pertengahan Syakban, nisfu Syakban,
faqumu lailaha. Dirikanlah pada malam tu. Dirikanlah pada malam tu. Dan kemudian Nabi kata lagi, wasumu yaumaha. Kalau boleh puasa pada hari tu. Malam esok, kemudian puasa pula di siang hari dia. Kemudian kata lagi, fa innallaha yanzilu fiha lighurubi syams ila sama'id dunya. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mensyarahkan hadis ini, dia mengatakan malaikat turun, ada mengatakan rahmat Allah turun, ada yang mengatakan malaikat utusan Allah itu turun. Ada yang mengatakan, menafsirkan, mensyarahkan, mengatakan perintah Allah itu turun. Jadi boleh belaka. Dia turun atas langit dunia apabila lighurubi syam, bila terbenamnya matahari, start pada maghrib. Sampai bila? Sampai daripada hujung dunia sampai hujung dunia yang lagi. Bermula daripada terbenamnya matahari, iaitu maghrib. Dan waktu turunnya rahmat Allah itu, Allah juga berfirman, alamin mustaghfirli fa'aghfiralah. Tak adakah orang yang minta ampun kepada aku pada malam ni? Ni Allah sendiri sebut. Tak adakah orang yang pada waktu malam nisfu Sya'ban dia minta ampun kepada aku? Allah kata, siapa yang minta ampun kepada aku pada malam tu, fa'aghfiralahu, aku akan ampun dosa dia. Ni malam esok malam esok. Banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun. Dosa kita ni tuan-tuan, kita sendiri yang tahu. Orang lain tak boleh nak tahu. Sebab aib kita ni Allah tutup. Kita boleh berlakon depan orang. Kita boleh sarung lebay, sarung jubah, bubuh tasbih sikit kat tangan, gerak sikit jari pegang tasbih, orang kata dia ni memang bagus sungguh dia ni. Nampak serupa tak pernah buat dosa. Tapi dosa kita, jahat kita, kita sendiri yang tahu. Jadi kalau berasa macam banyak dosa, sudah tentulah kita takkan terlepas daripada dosa. Salah satu peluang kalau umur panjang sampai malam besok, banyakkan istighfar kepada Allah. Bukan untuk orang lain tuan-tuan, semuanya untuk diri kita sendiri. Allah Ta'ala sebut, tak adakah orang yang minta ampun kepada aku malam ni? Kalau ada orang minta ampun, maka aku akan ampunkan mereka. Dan Nabi kata lagi, Allah sebut, ala mustarziqu fa'arzuqah. Tak adakah orang yang meminta rezeki kepada aku? Kalau ada malam ni, iaitu malam nisfu Sya'ban, minta kaya, minta dilapangkan rezeki, Allah akan lapangkan rezeki dia. Minta tuan-tuan esok. Kalau umur panjang, tak tahu tuan-tuan, umur kita tak tahu, boleh jadi malam ni kita pi. Kan, hari ni pun kita kehilangan seorang alim faqih daripada bidang Al-Quran, Ustaz Nik Azizan. Nik Jaafar. Yang duk karang kitab Taranum, duk karang kitab tajwid yang kita duk pakai tu tuan-tuan. Nik Jaafar tu pak dia. Ni anak dia. Tak tahu dapat info, dia bangun-bangun sakit, batuk-batuk, muntah-muntah, buat PHKL, meninggal. Saja. Tak tentu. Kalau umur kita panjang sampai malam esok, jangan lepaskan peluang. Kalau tak mau baca Yasin 3 kali pun tak ada masalah tuan-tuan. Banyakkan istighfar, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Mintalah pada Allah, mintalah apa-apa pun untuk kebaikan kita. Jangan lupa minta tingkatkan iman. Yang tu. Minta lagi supaya dikuatkan redha dalam diri. Kenapa saya sebut redha dalam diri? Redha merupakan tingkatan iman yang tertinggi. Redha itu merupakan tingkatan iman yang tertinggi. Kalau dalam diri tak ada redha kepada takdir yang Allah bagi kepada dia, sudah tentu hilanglah iman dalam diri dia.
Contoh saya bagi tuan-tuan. Dia ni seorang yang rajin solat 5 waktu. Dan solat 5 waktu lah tak lain tak bukan di dalam masjid. Kerap sedekah, kerap baca Quran, selalu pi umrah, bertitle haji. Tiba-tiba Allah uji dia dengan ujian, sedikit ujian. Tak ada reda dengan takdir Allah, dia komplain Allah. Sebab tak ada reda. Dia kata apa? Pasal apalah aku jadi lagu ni? Allah uji dia, rumah terbakar. Allah uji dia banjir. Ayak masuk rumah, habis rosak perabot dia. TV dia rosak habis. Bini dia pula baru beli periuk Nokzah. Rosak habis periuk Nokzah tu. Kesukaan bini dia. Dia mula main komplain. Tak ada reda dengan takdir Allah. Pasal apalah ujian kat aku teruk sangat ni, ya Allah. Oi. Pasal apa orang lain tak kena, aku yang kena. Nampak? Walhal dia solat tak? Ya solat. Sebab tu reda merupakan tingkatan iman yang tertinggi. Tak ada reda tuan-tuan, kita pakai komplain Allah belaka. Waktu senang ialah waktu ujian Allah datang ke kita. Berapa ramai yang mempertikaikan Allah waktu ditimpa ujian. Sungguh tuan. Sebab itu doa esok banyak-banyak. Kuatkan iman, tetapkan diri dengan agama Allah, dengan ketaatan kepada Allah walaupun ujian yang datang. Contoh diri seorang yang sabar ketika mana diuji dan sabat. Dia dua beza. Dua benda. Sabar dan sabat. T-S-A-B-A-T. Sabat. Yang kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang menetapkan hati, pembunya hati, tetapkan hati kita, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan dan juga dalam agamamu. Contoh individu selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh individu yang sabar dan sabat, redha dengan takdir Allah. Siapa dia tuan-tuan tu yang kita belajar dalam nisfu malam Isra' dan Mi'raj. Kisah Masyitah. Ketika Nabi di Isra' Mi'raj kan, waktu peristiwa Isra' tu, daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna tu, kan Nabi nampak berapa gambaran? 13 gambaran. Satu gambaran Nabi lalui, Nabi tanya Jibril. Sampai dalam satu kawasan, Nabi tanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raihatu tayyibah. Wahai Jibril, bau apa yang wangi sangat ni? Apa kata Jibril? Inilah kubur Masyitah ibnatahu Fir'aun wa auladiha. Inilah kubur tukang sisir, tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun dan juga anak kepada Masyitah tu. Wa auladiha, anak pada Masyitah tu. Kenapa dia diangkat sedemikian rupa? Dia redha dengan takdir Allah, dia sabar dan sabat, tetap dengan agama Allah. Satu hari waktu dia sikat rambut anak Fir'aun, sikat dia terjatuh, lalu dia sebut apa? Bismillah. Kita tahu cerita ni. Jatuh sikat dia, dia sebut Bismillah. Maka anak Fir'aun pergi report dekat pak dia, Fir'aun. Fir'aun apa lagi dengar ada orang lain sebut nama Allah, Tuhan selain daripada dia, dia kerah dia punya orang, sediakan satu kawah untuk membakar Masyitah dan anak-anak dia. Menggelegak ni tuan-tuan. Kan? Dilempar anak dia, Masyitah tengok, teriak tuan-tuan, anak dia mati depan dia. Waktu tu Fir'aun tanya, siapa Tuhan hang lagi? Siapa Tuhan hang lagi? Dia tak mengaku yang Fir'aun tu Tuhan dia. Dia tahu Fir'aun tu manusia. Tapi ujian sedemikian rupa, Masyitah sabar dan sabat dengan takdir Allah. Kalau kita kena lagu tu tuan-tuan, orang uji bakar anak supaya ikut dia, kita silap-silap ikut dia tuan-tuan. Sebab anak punya pasal. Berapa ramai haklah ni orang yang ikut cakap anak sampai terpaksa langgar perintah Allah. Pak, nak keluar sat dengan boyfriend, keluar hati-hatilah nah. Jangan buat pelik-pelik tau, nampak? Dia ingat dengan pesanan, dengan buat pelik-pelik tu, anak dia ikut sangat. Walhal dia telah membiarkan anak dia ke lembah perzinaan.
ke lembah maksiat. Berapa ramai yang ikut bini dia? Berapa ramai yang ikut anak dia? Yang tu tuan-tuan. Maka masyaitah diuji, anak dibakar hidup-hidup depan mata, sabar dia tuan-tuan. Sampailah seorang demi seorang anak dia dibakar, sampailah hak penghabis ni, hak baby yang masih duk menyusu anak. Dia dah tak main, dia sampai, ya Allah tuan-tuan, anak seorang demi seorang mati kena bakar dalam kawah. Sampai yang baby ni tuan-tuan, masyaitah diuji dengan semikian rupa. Tapi tuan-tuan, Allah hantar karamah kepada baby tu, boleh kata, mak oi, ni bahasa kita lah no. Mak oi jangan risaulah, kita berada pada jalan yang betul. Budak yang tak boleh cakap, tiba-tiba Allah hantar karamah, kelebihan, kemuliaan, budak tu boleh kata, Pak, mak oi jangan risau, kita jalan yang benar. Mati dia pun tuan-tuan, dibakar. Apa yang ada pada masyaitah tu yang kita boleh ambil, dia ada redha dengan takdir Allah. Tuan-tuan, kalau kita duduk tempat masyaitah tu, silat-silat kita pun goyang. Ada dia nak komplain kepada Allah, ya Allah, macam ni kalau punya susah, baik aku ikut Firaun. Tak tuan-tuan, dia tak buat macam tu. Kalau macam ni punya ujian, baik ikut Firaun, harta boleh, pangkat boleh, hidup pun senang. Tapi dia tak tuan-tuan, dia redha dengan takdir Allah. Sebab tu kita tuan-tuan minta Allah kurniakan redha, kurniakan kekuatan iman ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita boleh kata kat orang lah, orang boleh kita apa? Ustaz tak kena kat hang tak apa. Kalau kan contoh kita kata sabak no bang, rumah masuk banjir, kita bumi kita sabak no ujian Allah Taala. Tak kena kat hang tak apalah ustaz weh. Kena kat hang buat dakai. Dia balas helik kita tu. Habis tu kita nak kata apa lagi? Takkan kita kata, inilah ujian atas dosa yang abang lakukan padan muka abang. Tak kita kata lagu tu. Sudah tentu kita kata sabar lah. Nak kata apa lagi tuan-tuan? Sebab itu, redha dengan takdir Allah. Salah satu tingkatan iman yang tertinggi. Baik. Maka yang kedua, Allah Ta'ala kata lagi. Ala min mustaghfir li fa'aghfir lahu, ala mustarziqu fa'arzuqahu. Dan yang ketiga, ala mubtali fa'afiyahu. Tak ada ke mubtalan fa'afiyah, iaitu tak ada ke orang yang minta dijauhkan daripada mubtala, dijauhkan daripada bala Allah. Tuan-tuan, esok malam nisfu Sya'ban, minta Allah segera angkat COVID ni. Sabuk perut dah tuan-tuan, sungguh cakap. Kan mudah-mudahan Allah segera angkat. Lah ni batuk pun dah jadi special dah. Kan dah jadi selebriti dah. Bersin pun dah jadi lain macam punya sambutan. Dulu kalau orang bersin, batuk, demam sesama itu biasa. Lah ni demam pun lain macam. Demam biasa sikit, batuk. Terus pergi farmasi, benda apa dia beli? Bukan beli ubat, dia beli test kit dulu. Kan bukan dia beli ubat, dia beli test kit dulu. Lain macam pun batuk dah ni. Kan yang tu. Dan test positif. Allah, dia pun stres. Allah, oi. Allah hantar ujian kat aku, matilah aku. Kan? Dia bubuh report dalam MySejahtera, positif. Ubat dapat tuan-tuan. Dia pun hantar ubat tak? Tak hantar, lalas telan Panadol sepapan, settle demam, dengan izin Allah, jalan sobat tu juga elok. Kan? Nak abang dia punya nama tu dah jadi selebriti sekarang. Omicron ni dah selebriti dah sekarang. Dulu dia biasa. Dulu Omicron ni ada tak tuan-tuan? Ya, dulu ada. Tapi dipanggil demam batuk semua. Lah ni dia jadi selebriti, dia tukar nama sikit lah. Sebab dulu lah nama sebelum jadi artis Fatimah, jadi artis Fatty, Katy. Sebab tu demam batuk semua, dulu demam batuk semua. Lah ni sebab ada COVID punya hal, dia ditukar jadi nama Omicron. Tuan-tuan. Jadi pakat-pakatlah jaga diri. Minta doa pada Allah agar Allah segera mengangkat bala yang Allah Ta'ala sedang kurniakan, bukan kurnia, bagi pada kita atas kelekaan kita juga tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala kata, tak ada siapakah minta dilindung daripada bala. Kalau ada, sudah tentu aku akan jauhkan dia daripada bala dan aku akan beri kepada fa'u'afiyah. Allah akan bagi kepada dia afiyah, kesihatan yang sempurna. Esok malam nisfu Sya'ban, all out tuan-tuan, minta doa pada Allah agar Allah bagi sihat. Esok minta doa ke tangan tu. Kan? Tangan accident rempit dekat sangat dia ni buat motor. Dia gitu lah.
Allah uji dia sebab Allah sayang dia. Tuan-tuan, tu. Tangan sakit lagu tu pun boleh main masjid, habis meta. Kan? Habis meta lah. Kan kita ni belum tentu lagi hak sakit-sakit boleh main rumah Allah. Maka Allah akan sebut benda tu ala kadza hatta yatla'al fajr. Allah akan sebut benda tu tak sampai bila? Sampailah terbit matahari waktu subuh. Esok malam nisfu Sya'ban, banyakkan amalan. Salah satu malam kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, malam yang di mana dimakbulkan doa, malam yang mustajab berdoa, iaitu salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Doalah banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan. Tosa duk kalut lah pasal tangmo ke, tosa duk kalut lah pasal pilihan raya dah habis dah tuan-tuan. Menteri besar pun dah lantik dah, walaupun mereka nak lantik orang lain biar pilih kat mereka, tu kerja mereka. Hak kita duduk rumah, kita duduk dengan jaga adik beradik, tak usah duduk fikir pasal mereka, kita pulun hak kita. Kan tuan-tuan, umur tak tahu lah ni bila. Hari-hari dengar orang mati. Orang yang baik-baik semua diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kemarin, Ustaz Hafizuddin, junior saya ketika mana di Universiti Al-Azhar dulu. Kan saya pergi tahun 2006, dia pergi tahun 2008. Junior saya di bawah 2 tahun. Umur sama saya tapi dia pergi lambat sikit. Meninggal kemarin dulu tuan-tuan. Siapa sangka muda lagi. Tuan-tuan, yang tu. Doa pada Allah. Doa pada Allah. Baik, yang tu. Jadi, salah satu tanda akhir zaman Nabi kata, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Rawahul Muslim. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah timbul di tanah Arab nanti, ardul Arab, akan kelihatanlah di tanah Arab nanti murujan wa anhar, tiba-tiba tanah Arab yang gersang, yang tandus menjadi lembah yang segar, lembah yang menghijau. Tuan-tuan, lah ni kalau tuan-tuan perasan di tanah ataupun di padang Arafah pun pokok dah banyak. Dulu waktu orang pergi haji, orang duk cari satu pokok pun seksa nak berteduh. Yalah hangat. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya ustaz kita dulu. Pergi haji zaman dia dulu macam mana. Nak jumpa pokok seksa. Lah ni tuan-tuan kalau kita pergi, pokok dah berlambak. Pokok dah berlambak. Dan satu lagi tuan-tuan, tempat yang jelas berlakunya perkara sedemikian rupa. Wallahu ta'ala alam. Hadis ni tuan-tuan, ada ulama yang mengatakan tanah Arab itu akan menjadi lembah yang menghijau dan juga akan timbul sungai-sungai, walhal asal dia padang pasir. Jadi akan timbul sungai-sungai, tanah gersang, akan naik pokok-pokok menghijau. Ada ulama kata, pandangan yang lain mengatakan apa? Ini dalam permasalahan agama. Ada yang kata di tanah Arab nanti akan keluar Allah SWT tentang permasalahan agama daripada sana itu sendiri. Wallahu alam. Kan cumanya pandangan yang paling kuat memang di tanah Arab itu sendiri akan menghijau lah. Asal dia padang pasir kan. Asal dia padang pasir. Sebab kita pergi umrah apa kita perasan kiri kanan tak ada apa kan. Kan yang tu. Jadi salah satu tempat yang tuan-tuan boleh nampak secara jelas kalau di tanah Arab tuan-tuan pergi, satu tempat yang bernama Al-Mujmal. Kan Al-Mujmal ni jauh sikit lah. Tapi tuan-tuan sekarang di tempat yang bernama Al-Mujmal tu tuan-tuan, sopa Cameron Highland dah. Nak cerita. Dengan sungai dia, dengan pokok-pokok dia naik, dengan suhu pun duduk sejuk, main 17 darjah Celsius. Tuan-tuan, dan ni kerajaan Arab Saudi dia buat apa? Tempat tu jadi tempat pelancongan dah. Al-Mujmal dah. Jadi berlaku tak benda yang Nabi sebut? Ya, berlaku. Tanah Arab semakin menghijau, tanah Arab semakin subur dan akan timbul anak-anak sungai. Yang tu di Al-Mujmal tuan-tuan, dah duk naik tempat yang mana dikatakan lembah dah naik cantik, dataran hijau elok ya. Kan orang pun menega serupa Cameron Highland tuan-tuan. Cameron Highland. Tuan-tuan tengok berapa ramai manusia duk pergi tempat tu. Sama juga dengan tempat Al-Mujmal. Tuan-tuan nanti kalau pergi balik nanti buka komputer, type Al-Mujmal di tanah Jaziratul Arab, di tanah Arab. Tuan-tuan type. Satu lagi tempat di nama di Saudi juga, nama dia Badrani.
Kalau Nal ada internet, Nal search siap pun tak apa. Badrani dengan Al-Mujmal. Tuan-tuan tengok bagaimana tanah di Al-Mujmal dan Badrani memang sebiji sopa di tempat sopa Switzerland apa semua tu. Dah naik dah. Orang Arab sonok lah tengok lagu tu. Jadi kita yang beriman dengan hadis Nabi duk mula main rimah perut dah. Dah tuan-tuan, kiamat tak berapa lama dah. Mudah-mudahan tak sempat kot zaman kita, biar kita mati dululah kot, tak apa. Bukannya apa? Takut kita tak tahan dengan fitnah akhir zaman tu. Takut kita tak tahan dengan fitnah Dajjal. Lah ni pun main dengan konflik Rusia dan Ukraine pun kita dah pening kepala. Mana satu hak betul, mana satu hak betul. Kan? Orang zaman lah ni, orang gila nak buat konten. Tu pun kita dah pening. Hak buat perangai lok-lak, hak tu masuk televisyen. Tu pun kita dah sabut perut. Kan? Tuan-tuan kalau nak jadi popular, tuan-tuan buat gila sikit, duduk kat traffic light, duduk tengah-tengah tu nyanyi dah lagu negara aku apa, tuan-tuan rakam, upload dalam Facebook ke. Nanti silat-silat TV memang panggil tuan-tuan masuk. Kan kalau nak popular cepatlah. Kan? Orang lah ni suka buat benda gila untuk popular. Lagu tu. Wala'iyadzubillah. Kan? Dan orang yang bodoh suka buat konten-konten yang bodoh untuk diberi peluang berkata-kata. Kan? Sebab tu tak heranlah juga kemungkinan itu merupakan fitnah akhir zaman yang tu. Tuan-tuan cuba cari betul tak tempat yang saya sebut tadi. Al-Mujmal, betul tak? Zeruna. Al-Mujmal dan juga Badrani. Tuan-tuan tengok bagaimana tanah subur dah. Kita tengok pun, yalah kita mengaji. Bila kita mengaji kita dah mula mai Allah, Allah, Allah. Sebab apa tuan-tuan, amalan tak cukup lagi, kita faham, kita tahu diri kita. Tuan-tuan mungkin tak lah, saya memang tahu lah. Kalau dipanggil jemput lah ni memang tak ready lagi. Tak ready sebab apa? Dosa tu banyak daripada pahala. Tuan-tuan lah, yang tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan kita dalam jalan yang betul. Allah menetapkan kita dalam iman yang mantap atas ujian-ujian akhir zaman. Kan yang tu. Baik, habis berkenaan dengan hadis yang ke-27. Baik, kita tengok. Kita tengok syarahan tu sikit tuan-tuan. Yang pada pengambil kata apa? Keadaan ini walaupun menyejukkan mata memandang, namun ia mengurangkan gambaran suasana padang mahsyar, yang mana tempat berhimpunnya seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, yang merupakan tujuan utama dan pelajaran yang diambil daripada suasana wukuf jamaah haji di padang Arafah pada setiap 9 Zulhijjah tahun Hijriah. Betul tuan-tuan? Bagaimana orang wukuf waktu haji, sebenarnya ianya merupakan salah satu gambaran bagaimana manusia akan dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan panas, dalam keadaan bersesak-sesak. Waktu orang tu dah agak ayak, tuan-tuan, itu baru gambaran dunia. Dan itu juga salah satu gambaran kecil bagaimana keadaan kita di mahsyar nanti. Panas tuan-tuan. Kan panas. Mudah-mudahan kita mendapat naungan Allah ketika di mahsyar. Kan salah satu golongan yang akan dinaungkan, akan dilindungi daripada kepanasan mahsyar, iaitu orang yang cinta akan datang ke rumah Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, jadi bila mai padang Arafah dah mula menghijau, orang tak berasa sangatlah kedahsyatan padang mahsyar nanti. Baik antum. Kita tengok pada hadis yang ke-28. Iaitu ujian dahsyat terhadap iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail al muzlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wal 'iyaz billah. Hadis yang mana menyebutkan tentang akhir zaman. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, salah satu penyebab yang dikatakan boleh jadi lagu ni, salah satunya adalah fitnah Dajjal. Sebab tu sebelum bagi salam, tuan-tuan perasan tu imam kita akan baca, kita pun akan perasan dengar. Kan, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa tu Nabi suruh kita baca sebelum bagi salam. Balik ni pakat-pakat hafal doa tu. Saya yakin ramai dah hafal. Jangan tinggal doa tu. Sebelum bagi salam baca doa tu. Jangan duk bersambung doa lain pula. Sekali bersambung doa lain, macam-macam doa dah baca. Tak, yang disuruh doa lagu tu je. Sekali doa, ya Allah mintalah aku boleh menikah 2, 3 atau 4. Dia minta doa lain pula. Jangan. Doa hak tu cukup. Kan, yang tu. Jadi, salah satu boleh jadi lagu ni disebabkan apa? Fitnah Dajjal. Tuan-tuan, fitnah Dajjal ni lagu mana dahsyat tak dahsyat? Kata Nabi, Dajjal ni mata kiri dia cacat, rambut dia rinting, dia akan bawa mai kat tangan dia, syurga dan juga neraka. Yang tu pun kita dah confused dah. Kan? Yalah, di dunia lah ni pun kita dah tak tahu mana satu hak betul, mana waktu zaman lah ni pun kita tak tahu mana satu hak betul. Tuan-tuan tengok waktu kempen pilihan raya pun kita tak tahu. Mana satu hak betul ini, serabut perut dah tengok. Dah sungguh tuan. Kan, yang tu. Kemudian dia pula ada kuasa, Allah Ta'ala kurniakan kelebihan, dia boleh mampu hidupkan orang dan matikan orang. Kena lagu tu pula tuan-tuan lagi selera ya cang. Terayah pin hak lagu tu pun berapa ramai boleh ikut dia. Sungguh tuan. Kan, ayah pin orang kita banyak kot sini, dia kata kot belah Sungai Dua Mambau Kurung ni banyak ikut bah. Ada orang kan? Tak ada ni. Kan tak tahulah depa duk cerita kata belah-belah ni kaya hitam lah mana, tak ada yang pengikut dia pun duk ada lagi. Wallahu alam. Saya pun tak tahu tang mana. Kan dia kata apa, kami punya tak mati lagi, dia naik sat. Dia naik sat nanti dia turun. Hak tu pun kita pun sakit kepala. Tak payah tuan-tuan tu, tangmo. Hak Thailand tu, hak mati je tubut. Berapa ramai orang Malaysia kata, dia takkan matinya, tak mati lagi. Ui. Hang ni dia buat sopa Bilal bin Rabah pula. Hang dia buat sopa Sayyidina Umar Al-Khattab, tak percaya kata Nabi Muhammad mati dulu. Lainlah kalau sebegitu manusia punya hebat, hang pelakon pun hang punya taksub sampai lagu tu. Tuan-tuan, dia punya kelebihan dia apa lagi? Dajjal ni dia boleh gergaji orang, mati boleh cantum boleh hidup. Oi, lagi gila-gila punya tuan-tuan. Lagu tu. Kena kita hak jenis miskin pula, lagi pasang. Kita pula jenis miskin, dia boleh buat keluar kita. Hang nak apa mas, aku boleh bagi hang mas ni. Oh Allah, kelam mata Boleh 10k kita boleh SP pun kita kelam dah. Kan dulu marah 10k lulus. Yang pejam mata dah kita pun. Contoh saya beritahu. Kan, marah, bagi sikit abuan, undi aku bagi hang 500. Pun lama tahu dah kita pun. Nah sungguh. Baru hantar 500, baru hantar 10,000, tak hantar emas lagi, gunung emas semua dah ada di tangan Dajjal tu. Bukan nak abang orang bagi tu Dajjal, tak nak abang fitnah Dajjal tu besar. Kan, dia minta hujan. Turunkan langit, turunkan hujan. Turun hujan Allah tu tuan-tuan. Oi. Waktu tu apa nama tahun-tahun yang mana gersang, tandus, hujan tak mau turun, dia pun tak turun hujan. Agak-agak nak ikut dia tuan-tuan. Oh, itu yang saya kata apa? Tak sampai zaman dia tak apa mati awal sikit apa. Kan bukan tak mau umur panjang, kita nak umur panjang, tapi takutnya tak tahan waktu zaman depa tu. Tak tahan. Lah ni pun kita dah tak tahan dah. Kan yang tu. Orang duk main duit gila-gila macam ni. Kan nak apa sikit duit, semua duit main dengan duit ni memang pejam mata. Tu yang tu imam tadi baca surah apa? Takatsur, rakaat kedua. Memang tuan-tuan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hampa akan lalai dengan benda ni sampai masuk kubur. Sampai masuk kubur. Allah ulang 2 kali, kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan. Allah sebut jangan. Berapa manusia lalai dengan duit. Berapa manusia sebab tu tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebabkan hari ni hari penghabis,
kita nak jumpa balik lepas raya, so saya lajak sikit lah. Sebab bulan Ramadan saya main kuliah subuh. Kan tuan-tuan belum tentu ada kuliah subuh. Mungkin bulan subuh ramai lah. Sebab orang bangun sok. Kan? Kalau subuh lain belum tentu. Tapi kuliah subuh bulan Ramadan insya-Allah ramai. Tuan-tuan jangan tak main. 10 bulan 4 noh. Betul no? Waktu jadual saya kat sini. Kuliah subuh insya-Allah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sebut dalam satu hadis, semakin meningkat umur seseorang itu, dengar tuan-tuan, semakin meningkat umur seseorang itu, semakin bertambahlah cinta dia terhadap dua benda. Saya ulang, Nabi kata apa? Semakin meningkat umur seseorang itu, semakin bertambah cinta dia terhadap dua benda. Yang pertama, cinta kepada kehidupan dunia. Clear? Nabi kata semakin meningkat umur seseorang itu, semakin bertambah cinta dia terhadap dua perkara. Yang pertama, cinta kepada kehidupan dunia, dan yang kedua, cinta kepada harta dunia. Tuan-tuan tengok contoh betapa orang semakin meningkat umur, dia lupa yang semakin dekat dengan alam kematian. Dan yang kedua, tuan-tuan tengok, ambil contoh, orang hak duk bergaduh pasal harta ni tuan-tuan, duk bergaduh pasal tanah tuan-tuan, orang muda ke orang tua? Tuan-tuan boleh tanya saudara Fizri kita, dia kerja pejabat tanah kan, hak duk bergaduh tanah belah tak betul, belah ni tak betul, orang muda ke orang tua banyaknya? Tuan-tuan, orang muda dia tak fikir sangat pasal tanah ni, dia fikir apa? Wai suku. Dia fikir apa? Wai suku, tak pun RS buh besar. Apa dia fikir lagi? Pakai kereta Honda, tak mau pakai kereta lain, mau ada logo H. Telefon bimbit, tak mau telefon hak Samsung macam saya pakak ni, tak mau. Dia nak pakai handphone yang ada lambang Apple tokak tak habis. Tu orang muda. Orang muda punya style. Baju mau style up to date, seluar mau keret, kecil kaki bawah. Ini style orang muda. Dia ada fikir tak tanah lot apa? Tak fikir tuan-tuan. Hak fikir tanah bagi adik-beradik tak betul. Abang dapat bahagian lebih, adik bahagian tak lebih. Sagi kaki, berapa kaki lebih tak betul. Tanah panggu tak betul. Hak ni pokok moktan patutnya aku punya. Tanah pokok pelam patutnya aku punya. Hak duk bergaduh tu, orang muda ke orang tua? Tuan-tuan, orang tua. Semakin meningkat umur dia, Nabi kata, semakin akan bertambah cinta dia terhadap harta dunia. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan. Sebab tu Tok Imam sebut tadi, tuan-tuan, kita kalau betul-betul balik tadaburlah surah Takasur, berasa dalam hati ni tuan-tuan. Takasur tu bukan gila harta je. Harta, pangkat, jawatan, anak-anak, nikmat dunia, nafsu, semua termasuk dalam takasur. Hak kita duk gila nafsu ni, pantang sebut nikah lain dia nombor 1 lah. Hak ranking ni. Padahal ubat dia kencing manis darah tinggi bini hak nombor 1 tu duk bagi. Tu pun tak. Tuan-tuan, hak tu punya tak boleh nak kontrol. Habaq sesak sampai mati. Sifat takasur tu. Sungguh cakap. Tu Nabi kata apa? Semakin meningkat umur, semakin cinta ada dengan kehidupan dunia dan juga harta dunia. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, yang tu. Sebab itulah tuan-tuan, ujian yang begitu dahsyat di akhir zaman apabila fitnah Dajjal itu menguji kita tentang harta dunia. Berapa ramai yang akan menjadi pengikut Dajjal? Kan, disebabkan keupayaan yang Allah bagi tentang harta, tentang benda duniawi yang digilai manusia. Itu. Sebab itu kalam yang baik daripada seorang asatizah yang dia kata apa? Beruntunglah kita tak hidup zaman Nabi Musa. Kalau kita ikut hidup zaman Nabi Musa, kemungkinan besar kita tak ikut Nabi Musa, kita ikut Fir'aun laknatullahi alaih. Sebab apa? Waktu tu Fir'aun bagi apa semua? Musa. Siapa dia Nabi Musa? Seorang pengembala tiba-tiba mai ajak beriman kepada Allah. Hak lah ni pun ulama orang tenang sepak terajang lagu tu je tuan-tuan.
Hak zaman lah ni, berapa ramai hak lawan kata-kata ulama, kata-kata para ustaz dan sebagainya, berapa ramai. Tak payah dekat ni, tuan-tuan muhasabah diri kita balik. Berapa banyak kalam mufti, kalam fatwa-fatwa yang kita sendiri langgar, berapa banyak. Tak payah pergi jauh, kita sendiri cukup. Oh, fatwa ni fatwa ni hanya ikut sedap depa je ni. Ni semua nak jawatan. Walhal fatwa yang dia buat keluar tu betul dah. Sebab tak kena dengan selera kita. Fatwa lah ni kebanyakan yang orang Islam, mereka nak ikut tekak mereka. Boleh faham kot bahasa tu. Bismillah. Tak payah bijauh, tengok dari sini tuan-tuan. Tu. Kalau hidup di zaman Fir'aun, Allahu Akbar. Walla'iyadzubillah. Tu kata, Dajjal tu. Kan bersamanya juga air, sungai, gunung, roti, api dan juga segala benda-benda tentang suburnya tanam-tanaman di atas muka bumi. Subhanallah. Kan tuan-tuan yang tu. Maka salah satu kenapa yang dikatakan dahsyatnya ujian terhadap iman akhir zaman, Nabi kata apa? Bersegeralah kamu badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu beramal betul-betul sebelum tibanya fitanan. Sebelum tibanya zaman yang penuh dengan fitnah. Kaqata'il lail. Yang mana ujian berat yang datang pada seumpama malam yang sangat gelap. Bila dia bangun pagi, dia mungkin masih beriman. Tapi bila main petang-petang, dia mula dah jadi kafir. Ataupun pada waktu pagi dia mula kafir, waktu petang dia mula beriman. Dia begitu, dia tukar. Iman ni, pagi saat jadi iman, dia beriman saat. Wala'iyadzubillah tuan-tuan, wala'iyadzubillah. Saya bagi contoh tuan-tuan, takut juga ni. Takut kena angkat diri. Waktu lah ni iman tengah cantik naik, okey, bagus semua. Duduk dalam rumah Allah, balik rumah, keluar start kereta. Buka radio, tengok lagu dandut. Allah, lagu favorite pula tu. Sambung nyanyi balik lagu tu. Balik rumah buka televisyen. Kabi kushi, kabi gam. Pi. Baru hak tadi you duduk kat masjid. Astaghfirullahalazim. Beriman tak? Balik rumah tukar dah. Sungguh kan? Tu baru hantar movie baru. Takut tuan-tuan, takut yang tu. Tu yang Nabi kata akhir zaman ni tak dahsyatnya dengan iman ni. Iman dia bolak-balik. Saat dia beriman, saat dia mula ikut kapiak. Saat dia jadi iman balik, lagu tu. Sehingga mana yang paling dahsyat Nabi kata, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ada yang orang sanggup menjual iman dia semata-mata mendapat harta dunia. Tuan-tuan tengok berapa ramai yang sanggup gadaikan maruah agama sebab nak dapat like. Berapa ramai buat prank. Contoh prank. Habang saya siap tuan-tuan, prank sama dengan zalim. Zalim sama dengan dosa. Dosa prank, dosa besar. Walaupun melawak. Ni dok main 1 April lagi. April Fool. Kan orang kata April Fool, 1 April kah? Kan April Fool. Jangan buat prank kat orang walaupun melawak. Hang nak lawak, buat lawak benda lain. Pandai hang dah bagi malu dia, lepas dia kata ada kamera kat situ, ada kamera situ. Luku pala pun hang tahu. Bukan semua nak ikut tekak hang. Namun faham tu. Hukum prank zalim. Zalim hukumnya dosa besar. Tambah-tambahan dia rakam, rekod, upload pula di media sosial. Berapa ramai yang tengok, berapa ramai yang perli apa dah semua. Dia buat konten. Dia tahu hukum dia. Tapi demi mendapat like manusia, sanggup jual agama. Tu tak kira lagi dalam TikTok. Berapa ramai perempuan-perempuan yang jual maruah agama pergi menari depan kamera. Hak lagi tak apa cerdik, pak dia pergi join sekali menari. Hak tu lagi mangkak. Abang saya cakap. TikTok pro ada, cons pun ada. Kebaikan pun ada, keburukan ada. Kalau kita pergi cari hak belah menari, dia akan keluar menari, dia tak habis-habis. Tapi kalau kita klik hak belah dakwah, dakwah habis-habis. Ikut terpulang pada selera mana kita.
Tapi hak anak muda ni, kalau hak yang mana ceramah-ceramah, dia scroll laju sikit. Tapi kalau hak menari, dia tengok lama sikit lah. Berapa ramai yang sanggup jual maruh ni tuan-tuan, perempuan? Tuan-tuan boleh tanya, tengok sendiri ya tuan-tuan. Tuan-tuan pun ada telefon bimbit, tuan-tuan tengok sendiri. Berapa ramai orang yang sanggup jual maruh demi konten hak sanggup jual maruh demi mendapat like. Tambah-tambah TikTok boleh buat duit pula ni. Betul ke? Kan boleh buat duit kan? Tanya geng-geng media, dia tahu depa ni rajin TikTok. Kan? Ada tak ada? Ada kan? Kan yang tu. Hak ceramah depa berapa kerat tengok. Kan? Ceramah depa bubuh dalam TikTok depa ceramah. Hak nak dapat view adalah berapa ratus. Tuan-tuan cuba Zairul buat nganal hari ni buat gila, buka baju menari kat situ. Tengah main hujan. Dia bubuh dalam tu. Tuan-tuan tengok ceramah dengan depa punya konten menari. Taubat lahum depa punya konten menari. Orang like gila-gila punya. Sungguh orang kita lagu tu. Sanggup menjual agama demi habuan dunia. Yalah TikTok kalau upload bagi lagi ramai orang like, lagi banyak dia dapat duit. Sama juga dengan YouTube. Lagi banyak dia bubuh, ada like, subscribe, lagi banyak income yang dia dapat. Walhal benda yang dia upload dalam media sosial, benda yang menjatuhkan maruh dan agama dia sendiri. Dan benda tu akan berlaku pada akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Tuan-tuan, yang tu. Dan dalam riwayat Ibnu Majah disebut, kecuali orang yang hatinya dihidupkan Allah dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan hati kita dengan ilmu, menguatkan kita dengan iman. Tuan-tuan, esok minta sangat-sangat tuan-tuan doa banyak-banyak pada Allah. Doa diampunkan dosa. Minta sangat-sangat. Doa minta diampunkan dosa. Minta ampun dosa kita tuan-tuan. Kita tahu dosa kita banyak. Minta ampun pada Allah. Dosa kita daripada akhir balik dengan mak ayah waktu kita bercinta. Dosa kita dengan mak ayah waktu awal-awal kahwin. Langak cakap mak apa semua. Dosa kita waktu ada anak. Berapa banyak manusia yang terlalu ikutkan anak sehingga menzalimi orang lain. Marah cikgu-cikgu sebab pergi jentik telinga anak dia. Contoh. Walhal anak dia memang salah. Sanggup maki orang di kedai serba neka disebabkan kedai serba neka tuduh anak dia mencuri. Tengok contoh-contoh saya beritahu. Minta ampun banyak-banyak pada Allah esok. Minta dikurniakan rezeki yang banyak. Terutamanya kurnia iman yang kuat, tuan-tuan. Iman yang kuat, insya-Allah. Iman dan takwa yang kuat, insya-Allah. Dan minta diangkatkan bala supaya tak terkena kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan diterima amalan kita. InsyaAllah nanti lepas raya, kalau umur panjang, kita akan sambung pada hadis yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan kelebihan beribadah di saat huru hara menimpa dunia. Yang tu, wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkan kepada kami semua yang benar itu tetap benar, ya Allah. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu tetap salah, yang dosa itu dosa, yang batil itu batil. Lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah, berdosa dan batil itu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan nanti, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha berkuasa, kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada wabak-wabak, penyakit-penyakit dan balamu, ya Allah.
Lindungilah kami daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang sempurna kepada insan-insan yang diuji dengan wabak COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah, Kaulah yang maha berkuasa. Segerakanlah angkat wabak COVID-19 ini daripada negara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah seluruh kebaikan atas bumi ini kepada kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah jua seluruh kebaikan di akhirat sana nanti kepada kami ya Allah. Permudahkan urusan kami di dunia ini, permudahkan urusan kami di alam kubur nanti, permudahkanlah urusan kami di alam mahsyar nanti ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, kurniakan seluruh kebaikan atas muka bumi ini kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Kami minta sangat-sangat kepadamu ya Allah, masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurgamu ya Allah. Dan kami minta sangat-sangat juga ya Allah kepadamu, lindungilah kami, jagalah kami, peliharalah kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah amalan kami, terimalah hajat kami, terimalah i'tikaf kami, terimalah pembacaan kami, terimalah sedekah yang kami lakukan pada malam ini. Jadikanlah sedekah yang kami lakukan sedekatun jariyah, pahala yang terus berjalan dan mengalir kepada kami walaupun kami telah meninggalkan dunia ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sadah dan silap, terkasak bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf banyak tuan-tuan, kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.